Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabul izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang disediakan seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang infakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, serta mereka itu menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Alhamdulillah. Ya mati fadil tuan imam kita, tuan-tuan imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, pengurusi masjid, yang kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan puji syukur Allah Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu taala sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah kitab Jawharatul Tauhid ataupun Permata Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani rahimahullah taala. Jadi malam ni kita sambung di muka surat 84 85 dah. Baris namun pendapat. Okey. Surah 85 baris yang kedua. Baik. Tapi sebelum tu kita ambil belakang muka surat 84, boleh tak? Golongan Mu'tazilah. Boleh? Golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa amalan itu adalah satar ataupun sebahagian, syatrun lah. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa amalan itu adalah syatrun, setengah ataupun sebahagian daripada iman, kerana mereka menyatakan bahawa iman itu adalah al-amal, amalan, an-nutqu ucapan,
An-nutku mana ucapan, dan juga i'tiqad. I'tiqad dalam bahasa Arab pun i'tiqad lah. Maka pada siapa meninggalkan amalan, bukanlah dia mukmin kerana lenyapnya satu bahagian daripada iman. Ulang balik. Maka barang siapa meninggalkan amalan, kerana amalan tu merupakan sebahagian daripada iman, kan? Kerana Mu'tazilah ni dia berbeza definisi iman berbanding dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang, yang diasaskan oleh Abu Hasan Asy'ari dan juga Maturidi. Kalau Maturidi, Abu Hasan Asy'ari dan juga Maturidi, mereka mentafsirkan makna iman itu at-tasdiq. Semata-mata tasdiq itu dikatakan sebagai iman dah. Sedangkan Mu'tazilah, dia makna iman itu tasdiq bil qalbi, izaan bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil jawarih. Membenarkan dengan hati, amalan dengan anggota badan, pengakuan dengan lidah, dan juga amalan dengan anggota badan. Itu makna iman daripada segi sudut pandangan Mu'tazilah. Dan kebanyakan kita berpandangan begitulah, berpandangan gitu. Sebenarnya itu pandangan Mu'tazilah. Kalau kita lihat pada definisi iman, izaan bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil jawarih. Membenarkan dengan hati, pengakuan dengan lidah, dan ucapan dengan anggota badan. Itu sebenarnya itu Mu'tazilah punya pegangan tu. Banyak kadang-kadang kita tak tahu. Tapi kalau ada sudut Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, mana iman tu hanya sekadar tasdik je, membenarkan. Kalau tuan-tuan tak percaya, lihat di muka surat berapa tu yang kita dah bahas tadi tu. Muka surat 74. Muka surat 74. Wa fusiral iman bit tasdik. Nampak? Wa fusiral iman bit tasdik. Ditafsirkan iman itu dengan semata-mata tasdik, membenarkan. Maksudnya jumhur Asy'ari dan juga Maturidi serta selain mereka daripada Mu'tazilah. Selain mereka di kalangan Mu'tazilah yang kelompok sedikit je, kelompok yang kecil je. Daripada Mu'tazilah itu seperti Sahili dan Ibnu Rawandi mentafsirkan iman itu dengan tasdik, membenarkan. Tapi kebanyakan Mu'tazilah mentafsirkan iman itu iaitulah mesti ada i'tikad, mesti ada ikrar, dan juga mesti ada amalan. Tiga-tiga ni kena ada lah. Okey, boleh kita lihat tadi. Jadi golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa amalan itu adalah satar ataupun sebahagian daripada iman. Kerana mereka menyatakan bahawa iman itu mesti ada 3 elemen. Pertama amalan, yang kedua nutkun, ucapan, dan yang ketiga i'tiqad, pegangan ataupun membenarkan dengan hati lah, istilah kita membenarkan dengan hati. Maka barang siapa meninggalkan amalan, bukanlah dia mukmin kerana lenyapnya satu bahagian daripada iman. Barang siapa yang tak beramal, maknanya dia kira macam bukan mukmin lah. Kerana iman tu dia 3 elemen tu kena ada. Satu aja tak buat, maka dia kira bukan mukmin. Okey. Ya, ini amalan. Dan tidak pula dia kafir. Nak kita jatuh kafir pun tak boleh. Kerana adanya tasdik tadi. Ya, ini i'tikad tersebut. Disebabkan dia ada tasdik, cuma amalan tak ada, tasdik ada. Jadi kita tak boleh kategorikan dia sebagai kafir lagi. Tak boleh. So macam mana kita nak kategorikan? Maka dia menurut mereka golongan Mu'tazilah adalah pada satu tempat di antara 2 tempat. Jadi golongan ni berada di antara satu tempat di antara 2 tempat. Manzilah baina manzilataini. Yang ni antara kafir dengan juga mukmin. Duduk tengah-tengah. Nak kata kafir pun tak boleh, nak kata beriman pun tak boleh. Cuma dia tak ada amalan tak ada, tapi dalam hati tetap ada, membenarkan. Faham kan? Okey. Maka kekallah ia dalam neraka dan diazab dengan azab yang lebih ringan daripada azab orang kafir. Jadi orang ni, golongan ni masuk juga dalam neraka, tapi dia punya azabnya agak ringan berbanding dengan orang yang kafir sejati. Sama juga dengan paham Mu'tazilah yang kita faham sebelum ni.
Pemahaman Mu'tazilah sebelum ni dalam mereka menetapkan barang siapa yang melakukan dosa besar, mereka itu kekal dalam neraka. Yang mengasaskan golongan Mu'tazilah ialah Wasil bin Atha, ya, yang mana anak gurunya ialah Hasan Al-Basri, guru dia berpahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi anak muridnya Wasil bin Atha ini berpahaman Mu'tazilah. Dia berpandangan, dia berpegang bahawa orang yang melakukan dosa besar masuk dalam neraka juga, kekal selama-lamanya, tetapi dia punya siksaannya agak ringan berbanding dengan orang kafir yang tulen ataupun kafir sejatilah. So samalah dengan sini, pendapat sini. Jadi kita matchkan ke situ lah. Baik. Namun pendapat yang terpilih hanyalah yang pertama, kerana iman menurut logah adalah tasdik. Maka terpakailah ia menurut syarak pada tasdik yang tertentu, dan tidaklah ada dalil atas pemindahannya pada yang tiga, iaitulah amal, ucapan, etikat, sebagaimana disangka oleh Mu'tazilah. So kalau kita dalam pahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang dengan Hasan Al-Basri dan juga Abu Mansur Maturidi, kita kena mentafsirkan mana iman tu hanya semata-mata tasdik. Dah tasdik, dah kira ada iman dah. Tak perlu nak kita kait dengan amalan, dan tak perlu nak kita kaitkan dengan apa tadi, dengan ikrar bilisan, ucapan dengan lidah. Kalau tidak nanti dia akan masuk dalam kumpulan Mu'tazilah kat situ. Atau pertemuan kat situlah. Kadang kita pun pening juga nak fikir benda ni. Baik. Dan sesungguhnya beberapa nas telah menunjukkan atas tetapnya iman sebelum adanya perintah dan juga larangan. Sesungguhnya beberapa nas ataupun dalil telah menunjukkan batas tetapnya iman sebelum adanya perintah dan juga larangan Allah Ta'ala, dan bahawa iman dan amal soleh adalah berlainan, dan iman dan maksiat adalah berkumpulan. Iman dan maksiat adalah perkumpulan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difadukan kepada kamu itu berpuasa. Maka mafhum daripada ayat ini memberi pengertian subut ataupun tetapnya iman sebelum adanya perintah puasa. Puasa belum ditetapkan lagi, tapi Allah Ta'ala dah sebut dah, wahai orang-orang yang beriman. Mana kalimat beriman sebut dulu, sedangkan perintah puasa sebut kemudian. Faham kan? Jadi kalimat iman dah sebut dulu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian baru disebut kutiba alaikumusiyam, difadukan kepada kamu berpuasa. Jadi kalimat beriman dah sebut dahulu sebelum adanya pengamalan. Jadi sesuailah kita tafsirkan makna iman tu hanya semata-mata tasdik. Tak perlu nak kaitkan dengan amalan dan sebagainya. Tapi lumrahnya dalam golongan kita zaman sekarang begitulah makna iman. Mesti ada amalan, kan? Tapi sebenarnya amalan itu ada khilaf di kalangan ulama. Ikrar pun ada khilaf di kalangan ulama, macam yang kita bahas sebelum ni. Dari segi ikrar, ucapan tu kan ada khilaf. Tuan-tuan sekali, macam orang bisu. Orang bisu kan tak wajib pada dia nak tuturkan, dia ada keuzuran situ. Faham kan? Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Di mana ayat ini antara iman dan amal soleh dihubungkan dengan huruf ataf. Huruf ataf. Sedangkan ataf itu menuntut kelainan. Yaqtadi mughayyarah. Dituntut kelainan. Jadi beriman satu subjek dan amalan soleh satu subjek yang lain. Beriman satu peringkat dan beramal soleh di peringkat yang lain. Kemudian disambungkan dengan waw, huruf ataf. Jadi ataf itu bermakna mughayyarah. Kan, perbezaan, pengasingan antara beriman dan juga beramal soleh. Nampak?
Maka mafhumnya adalah bahawa iman dan amal soleh dua benda yang berlainan. Dua benda yang berlainan. Iman lain, amal soleh lain. Apalagi kalau ikrar, pengucapan. Pengucapan berkenaan dengan iman tadi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman sedang mereka tidak mencampuri iman mereka itu dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman sedangkan mereka tidak mencampuri iman mereka itu dengan kezaliman. Berdasarkan yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah kemaksiatan. Kemaksiatan. Maka mafhum daripada ayat itu adalah menuntut berkumpulnya iman dengan kezaliman yang bermakna maksiat itu. Menuntut berkumpulnya iman dengan kezaliman yang bermakna iman, yang mana zalim itu bermakna maksiat lah. Yang mana zalim itu bermakna maksiat. Mana iman satu benda dan zalim satu benda yang lain. Kan? Jadi mana bila sebut iman dahulu baru disebut dengan zalim. Macam yang sebelum tadi, sebut beriman dulu kemudian difadukan kutiba alaikumus syiyam, difadukan puasa. Kemudian yang kedua tu disebut beriman tadi dulu kemudian wa amilus solihat. Dan mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amalan yang soleh. Jadi waw itu kata musannif pengarang kitab, dia kata waw itu ialah waw yaqtadi al-mughayyarah. Perkelainan antara objek yang pertama dengan objek yang kedua. Kan? Item pertama dan juga item yang kedua. Baik. Ada juga dikatakan bahawa maksud kezaliman itu adalah syirik kepada Allah. Ada juga bermakna kezaliman itu adalah syirik. Berdasarkan satu riwayat bahawa tatkala turun ayat tersebut, para sahabat merasa kesusahan dan berkata, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri mereka sendiri? Maka sabda Nabi SAW, laisa kama tazunnuna innama huwa kama qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Maksudnya bukanlah arti kezaliman itu sebagaimana yang kamu sangka zalim. Hanyalah dia seperti perkataan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah sebenarnya kezaliman yang agung. So maknanya mana syirkun, mana syirik ini, mana zalim itu adalah syirik. Mana zalim itu syirik. Dan ataupun yang selain-selainnya lah. Ada yang mentafsirkan mana zalim itu ialah menginaya lah. Itu kebiasaan orang terjemahkan mana zalim begitu. Apabila seorang menginaya orang lain, si A contohnya menginaya si B, ataupun si A contohnya memfitnah si B, ataupun si A memukul si B, maka itu dinamakan sebagai zalim. Sebagai zalim. Itu yang ditafsirkan dengan mana zalim yang biasanya. Tetapi zalim dalam konteks yang lebih besar, syirik pun termasuk dalam kumpulan zalim. Syirik pun termasuk dalam kumpulan zalim. Okey? Samalah ayat seperti wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Besar dia punya dosanya daripada membunuh. Kan? Kebanyakan kita mentafsirkan dengan fitnah itu ialah fitnah ialah mengadakan suatu benda yang tak betul terhadap orang lain lah. Itu mana fitnah. Tapi sebagai ulama tafsir mentafsirkan mana fitnah itu ialah syirik. Apa saja bentuk syirik maka termasuk dalam kumpulan fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kan syirik itu lebih besar dosanya berbanding dengan membunuh. Okey? Jadi mereka mentafsirkan makna fitnah itu ialah sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perkataan musannaf dengan wakila bal huwa syatrun. Wakila bal huwa syatrun, dan dikatakan orang bahkan huwa ianya iman itu syatrun, sebahagian. Ianya iman itu merupakan sebahagian, syatrun. Bukan kata
nisfun ataupun syartun. Syartun mana syarat. Syimrata mana syarat. Kalau dibaca dengan syimtara maknanya syatrun. Syatrun mana sebahagian daripada iman. Al-haya ataupun malu tu sebahagian daripada iman. Kan? Al-haya nisfun minal iman. Nisfun bermakna syatrun lah, sebahagian daripada iman. Jadi perkataan musannif tuan-tuan pengarang dengan wakila bal huwa syatrun, maksudnya dan telah berkata segulungan daripada muhakkikun seperti Imam Abu Hanifah dan beberapa golongan ulama daripada golongan ulama Asy'ariyah bahawa bukanlah ikrar dengan dua kalimah syahadah itu sebagai syarat, melainkan dia hanyalah sebagai syatrun, sebahagian daripada iman. Maka jadilah iman menurut mereka adalah nama bagi amalan hati dan lidah secara bersama-sama, iaitu tasdik dan juga ikrar. Dan telah berkata segulungan muhakkik seperti Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama Asy'ariyah. Maknanya di kalangan ulama Asy'ari pun ada juga berpendapat begini. Walaupun pada asalnya makna iman itu ialah tasdik saja, membenarkan hati-hati. Tetapi sebenarnya di kalangan ulama Asy'ari yang lain pun, ulama Asy'ariyah pun dia banyak juga kelompok-kelompok dia kan. Banyak juga kelompok-kelompok dia. Kan? Jadi rupa-rupanya di kalangan mereka pun ada juga meletakkan makna iman itu ialah syatrun, sebahagian daripada iman, bukan syarat kepada iman, dia kata. Ulang balik. Dan telah berkata segolongan muhakkikun seperti Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama Asy'ariyah bahawa bukanlah ikrar dengan dua kalimah syahadah itu sebagai syarat kepada iman, melainkan dia hanyalah sebagai sebahagian daripada iman. Maka jadilah iman menurut pendapat mereka adalah nama bagi amalan hati dan lidah secara bersama-sama, iaitu mesti ada tasdik dan juga ikrar. Mesti ada tasdik dan ikrar. Bila ada tasdik dan ikrar, barulah dikatakan sebagai iman. Bukan hanya semata-mata tasdik, mengikut pada pandangan ataupun pendapat yang pertama. Sedangkan golongan Mu'tazilah pula berpendapat bahawa iman itu mestilah ada izaan bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil jawarih. Mesti ada pengamalan, mesti ada nutkun, pengucapan, dan mesti ada juga i'tikad ataupun pegangan. Mana tiga elemen ni kena ada kepada Mu'tazilah. Kemudian bila kita lihat lebih jauh, rupa-rupanya di kalangan ulama Asy'ariyah yang lain bersama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, mereka juga ada berpendapat bahawa iman itu adalah sebahagian. Syahadah itu merupakan sebahagian daripada iman. Maka jadilah menurut pendapat mereka bahawa iman adalah nama bagi amalan hati dan lidah secara bersama-sama, iaitu mesti ada tasdik dan juga ikrar. Walaupun tak ada kait dengan pengucapan kat situ. Tak ada kait dengan ucapan. Faham kan? Boleh? Pening sikit kan? Pening pening jangan pening tuan. Kalau tuan pening saya pun pening sekali. Okey. Kena baca, tengok apa baiklah. Tengok apa baik macam tu. Dan ditolak pendapat ini bahawa iman terdapat juga pada orang uzur. Dan ditolak pendapat ini. Pendapat mana tuan-tuan? Pendapat yang muhakkikun ni. Muhakkikun terdiri daripada Imam Abu Hanifah dan juga beberapa ulama Asy'ariyah ni, yang menyatakan bahawa bukanlah ikrar dengan dua kalimah syahadah itu sebagai syarat kepada iman, tetapi merupakan sebahagian daripada iman. Jadi pendapat ini ditolak. Dan ditolak pendapat ini kerana iman terdapat juga pada orang uzur seperti orang bisu. Sedangkan sesuatu itu tidak terdapat
tanpa satarnya ataupun tanpa sebahagiannya iman. Kalau kita lihat pada orang bisu, dia tak boleh nak ucapkan. Orang bisu dia tak boleh nak ucapkan. Tapi kalau tak boleh nak ucapkan, macam mana nak kata dia beriman? Susahlah kalau kita nak kata dia beriman. Tak bolehlah kita kategorikan dia sebagai orang beriman. Sedangkan syarat kepada yang dikehendaki oleh Imam Muhanifah dan juga golongan muhakkikun kan, dengan sebahagian daripada ulama Asy'ariyah tadi, dia mesti ada ucapan itu. Dia mesti ada ucapan itu. Kalau tak bolehlah. Dan ditolak pendapat ini bahawa iman terdapat juga pada orang uzur seperti orang bisu, sedangkan sesuatu itu tidak terdapat tanpa syatarnya ataupun tanpa sebahagiannya. Dan dijawab bantahan ini bahawa ikrar tersebut adalah satu rukun yang ada kemungkinan gugur seperti pada orang bisu. Adapun tasdik maka adalah rukun yang tidak ada kemungkinannya gugur. Nampak tak? Jadi benda ini dibantah. Dibantah dengan mereka menyatakan bahawa ikrar tersebut dia boleh digugurkan kepada orang bisu. Sebenarnya kalau orang bisu tak mengucapkan syahadah pun kita dimaafkanlah sebab dia bisu. Tapi kalau orang yang memang boleh bertutur, nak tak nak kita kena paksalah dia supaya mengucap kalimah syahadat. Kalau tak, dia dalam konteks hukum dunia, dia bukanlah nama sebagai orang Islam. Bukan nama Islam. Walaupun dalam hatinya membenarkan, mengaku bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mana dia Islam daripada sisi Allah Ta'ala, tapi dia dalam konteks dunia, di sisi kita, dia tetap bukan orang Islam. Sebab apa? Dia tidak ada syahadah. Dia tidak ada syahadah. Okey? Dan dijawab bantahan ini bahawa ikrar tersebut adalah satu rukun yang ada kemungkinan gugur seperti pada orang bisu. So orang bisu ni dimaafkanlah. Mungkin kita boleh menggunakan kaedah menggunakan bahasa isyarat ataupun apa-apa kaedah yang lain yang bersesuaian untuk menyatakan bahawa ni dia adalah seorang yang telah bersyahadah. Okey. Adapun tasdik maka dia adalah rukun yang tidak ada kemungkinan gugur. Kalau tasdik ni satu rukun yang tak boleh tidak, mesti ada. Walaupun tasdik ni ialah satu benda yang dalam hati. Benda yang dalam hati. Tasdik membenarkan kan? Membenarkan di hati. Tasdik bil qalbi, membenarkan hati, satu benda yang subjektif. Okay? Kita tak nampak pun orang itu membenarkan dalam hati dia. Tapi biasanya kita hukum pada zawahir. Nahnu nahkumu bizawahir, wallahu yatawalla bisawair. Kita menghukum pada zahir, sedangkan Allah Ta'ala menguasai benda-benda yang rahsia. Benda rahsia Allah Ta'ala kuasai. Kita tak boleh. Dan syarat dalam Islam mesti ada syahadah. Tanpa syahadah kita tak akui dia sebagai seorang Islam. Kalau orang bisu macam mana? Orang bisu maknanya dimaafkan. Ataupun mungkin ada kaedah lain yang menyatakan bahawa dia ni telah bersyahadah, menggunakan bahasa-bahasa isyarat tertentulah yang menyatakan bahawa dia bersyahadah. Kalau dia tak menggunakan bahasa isyarat itu, maka kita anggap dia sebagai seorang yang tidak bersyahadah. Macam tu. Baik, kemudian dan pendapat ini adalah sama dengan pendapat bahawa pengucapan itu merupakan syarat sah kepada iman. Maka barang siapa yang membenarkan dengan hatinya dan tidak disertai ikrar selama hidupnya, baik sekali ataupun lebih, maka tidaklah dia mukmin, baik daripada sisi kita maupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang balik. Dan pendapat ini adalah sama dengan pendapat bahawa pengucapan itu merupakan syarat sah. Syarat sah. Maka barang siapa yang membenarkan dengan hati dan tidak disertai ikrar selama hidupnya atau lebih sekali ataupun lebih, maka tidaklah dia mukmin pada sisi kita maupun pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mukmin sisi Allah Taala. Ada salah tu. Dia pada sisi Allah Taala dia mukmin, pada sisi Allah Taala mukmin, tetapi
pada sisi kita dia bukan mukmin. Dia bukan orang yang beriman. Okey? Dan tiap-tiap daripada dua pendapat ini, yakni bahawa ikrar adalah syarat sah kepada iman, dan ikrar itu adalah syatrun sebahagian pada iman, adalah dhaif, kerana yang muktamad bahawa ikrar adalah syarat bagi melaksanakan hukum-hukum dunia sahaja, dan kalau tidak berikrar maka dia mukmin daripada semua tak nampak. So maknanya kalau dia tak berikrar maka dia tetap mukmin insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nak kategorikan dalam, nak masukkan dalam kumpulan orang beriman, dia mesti ada ucapan syahadah. Barulah kalau salah dia mati, kalau saudara dia mati, maka dia layaklah menerima harta pusaka. Kemudian dalam bab perkahwinan, contohnya layak dia jadi wali. Kalau anak dia perempuan nak kahwin, maka layak dia menjadi wali. Sebab apa? Dia ada bersyahadah. Kalau dia tak ada bersyahadah, dia tidak layak menjadi wali lah. Macam tu. Kemudian mengenai Islam maka maknanya menurut syarak adalah melaksanakan dan juga tunduk. Inqiyad mana tunduk dan juga patuh terhadap apa-apa yang didatangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sesuatu yang diketahui daripada Islam secara daruri. Secara mudah. Itu dikatakan sebagai Islam. Makna Islam berbeza dengan makna iman. Pada sebahagian ulama lah, iman lain, Islam lain. Tetapi sebahagian ulama menyatakan bila sebut iman itulah Islam, bila sebut Islam itulah iman. Mana dia? Nanti tengok ke bawah tu. Adapun maknanya menurut logah, maka dia adalah semata-mata melaksanakan juga tunduk kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna Islam. Berdasarkan makna ini tuan-tuan, maka iman dan Islam berbeza daripada segi mafhum, makna dan afrad rinciannya, meskipun kedua-duanya berlazim-laziman ataupun talazum menurut syarak, dengan memandang tempat sesudah bersatunya arah yang dipandang, yakni pada sisi kita dan juga sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidaklah terdapat seorang mukmin yang tidak Islam. Kalau dia bukan mukmin, kalau kita nak kata dia Islam, belum tentu dia mukmin. Kalau kita kata dia mukmin, belum tentu dia Islam. Kalau kita lihat kepada makna yang inilah. Walaupun iman Islam tu lazim-melazim di antara satu sama lain. Bila ada sebut iman, maka ada kaitan dengan Islam. Bila ada disebut Islam, maka ada kaitan dengan iman. Tapi kalau kita lihat definisi iman Islam tu adalah satu definisi yang berbeza. Islam lain, iman pun lain. Betul tak? Rukun Islam lain dan rukun iman pun lain. Rukun Islam ialah seperti mengucapkan kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, kalau lepas tu mengeluarkan zakat, kemudian haji ke Baitullah kepada orang yang mampu menunaikan ke sana. Itu dikatakan adalah rukun Islam. Rukun iman pula ialah percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya kitab-kitab, kan? Sampailah percaya pada qada dan qadar. Kan berbeza rukun dia. So maknanya iman Islam satu benda berlain-lain lah. Walaupun dua-duanya lazim melazimi di antara satu sama lain ataupun talazum. Jadi berdasarkan makna ini tuan-tuan, maka iman dan Islam berbeza daripada segi mafhum ataupun makna, ataupun dari segi afrad perinciannya. Meskipun tuan-tuan kedua-duanya berlaziman ataupun talazum menurut syarak dengan memandang tempat sesudah bersatunya arah yang dipandang, yakni pada sisi Allah Ta'ala juga daripada sisi kita. Sama ada kita pandang pada sudut sisi Allah Ta'ala ataupun kita pandang pada sudut sisi kita. Berbeza maknanya. Maka tidaklah terdapat seorang mukmin yang tidak Muslim. Maka tidaklah terdapat seorang mukmin yang tidak Muslim. Hal ini tidaklah dibantah kerana orang yang membenarkan dan tertimpa kematian umpamanya kerana dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah mukmin dan Muslim, yakni diperlakukan oleh Allah Ta'ala sebagaimana diperlakuan terhadap orang Muslim yang lain. Maka talazum ini adalah sesudah bersatunya arah yang dipandang. Talazum maknanya lazim-lazim antara kedua tadi,
kan, adalah sesudah bersatunya arah yang kita pandang ataupun arah yang kita tinjau tadi. Okey. Ulang balik. Maka tidaklah terdapat seorang mukmin yang tidak muslim. Jadi bila sebut mukmin saja sudah tentu dia muslim kalau kita lihat kepada pendapat ini lah. Kalau kita lihat pada pendapat ini, kan? Okey. Jadi tidaklah terdapat seorang mukmin yang tidak muslim. Bila sebut mukmin saja maka dikatakan sebagai muslim. Bila sebut muslim saja maka dikatakan sebagai mukmin. Dan hal ini tidak dibantah. Kerana orang yang membenarkan dan tertimpa kematian umpamanya, maka dia di sisi Allah Ta'ala adalah mukmin dan muslim, yakni diperlakukan oleh Allah Ta'ala sebagaimana perlakuan terhadap orang-orang muslim yang lain. Mana sisi Allah Ta'ala terhadap sebagai seorang yang mukmin. Dia kata, kita kata mana daripada sudut pandangan Allah Ta'ala dia tetap mukmin dan juga tetap muslim. Pada sudut pandangan kita kemungkinan dia mukmin, dia muslim, tetapi belum tentu dia mukmin. Macam tu. Maka talazum ini adalah sesudah berlakunya ataupun bersatunya arah yang dipandang. Dalam perbicaraan ini tuan-tuan adalah pada iman yang menyelamatkan, demikian juga Islamnya. Kalau tidak seperti ini, maka tidaklah ada talazum, melainkan keduanya terdapat keumuman dan kekhususan daripada satu segi. Jadi berkumpul kedua tadi tuan-tuan pada orang yang membenarkan dengan hatinya dan tunduk dengan zahirnya. Berkumpul kedua tadi tuan-tuan pada orang yang benarkan dengan hati dan tunduk dengan pada zahir dia. Baik, kemudian bersendirinya iman pada orang yang membenarkan dengan hatinya sahaja dan bersendiri Islam pada orang yang tunduk pada zahirnya sahaja, maka inilah dikatakan sebagai pendapat jumhur Asy'ariyah. Inilah pendapat jumhur Asy'ariyah. Jadi berdiri iman tadi tuan-tuan pada orang yang membenarkan hati. Dan bersendiri Islam tadi pada orang yang tunduk pada zahir dia tadi. Mana Islam ni biasa ditinjau pada zahir. Islam biasa ditinjau pada zahir. Kalau iman ni ditengok pada batin. Kan contoh bila sebut iman, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, kan tengok pada hati. Kan? Kalau Islam ni lebih pada zahir, seperti pengamalan, mendirikan solat, menunaikan zakat, kata berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu menunaikan ke sana. Betul tak? Jadi iman Islam tu dia lebih menjurus kepada benda zahir, sedangkan iman lebih menjurus kepada benda batin, benda dalaman kita lah, batin. Okey. Jadi bersendiri iman pada orang yang membenarkan dengan hatinya sahaja dan bersendiri Islam pada orang yang tunduk pada zahirnya sahaja, maka inilah pendapat daripada jumhur Asy'ariyah. Jumhur Asy'ariyah dia pendapat begitu. Adapun jumhur Maturidiyah dan juga muhaqqiqin Asy'ariyah, maka mereka berpendapat bahawa iman dan Islam itu satu mafhum dia. Jadi bila sebut iman itulah Islam, dia kata. Bila sebut Islam itulah iman. La faraqa bainahuma, tak ada perbezaan antara keduanya, iman dengan Islam, dia kata. Cuma dari segi perinciannya adalah perbezaan dia. Tapi dari segi kasar dia, dari segi sudut zahir dia, kasar dia, tak ada beza pun. Betul tak? Tak ada beza pun. Dan kita pun biasanya kita terjemahkan begitulah. Bila kita kata Islam, dia iman. Bila kita kata Islam, itu je. Cuma dari segi akhlak dia, mungkin ada orang yang lebih akhlak dia, dan ada orang yang kurang akhlak dia. Kan? Tapi tetap kita namakan sebagai orang yang beriman. Kalau dia banyak buat maksiat, dikatakan beriman juga, tapi mukmin asi. Mukmin juga, tapi mukmin yang asi. Mukmin yang mengerjakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tak? Tetap juga kita katakan dia sebagai mukmin, tapi mukmin yang banyak melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tak banyak buat dosa maksiat, mukmin yang ati, mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham kan?
Jadi perbezaan pendapat tersebut menurut zahirnya adalah hakiki. Dan sebagian mereka ada menetapkan bahawa makna Islam itu ialah iz'an batini. Ada pula pendapat ulama menyatakan bahawa Islam itu ialah iz'an batini, akuan secara batin. Dengan dalil, mana dia tuan-tuan? Apakah orang yang telah Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk Islam, lantas dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya? Ayat surah Az-Zumar ayat 22. Apakah orang yang telah Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk Islam, lantas dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya? Okey, ini menunjukkan bahawa Islam itu ialah iz'an batini. Bila sebut Islam saja, makna Islam tu ialah iz'an batini, akuan batin. Satu pengakuan daripada sudut batinnya, bahawa dia mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. So mana daripada konteks batin. Nama pendapat yang pertama menjawab bahawa makna ayat itu adalah seperti apaman syarahullahu sadrahu lil qabul Islam. Apakah orang yang telah Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk menerima Islam? Apakah orang yang telah Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk menerima Islam? Jadi sebagai ulama tuan-tuan menjadikan khilaf ini lafzi dengan memandang kepada tempat kembalinya persoalan itu. Jadi para ulama dia kata ini pembahasan daripada sudut lafaz, dia kata. Khilaf daripada sudut lafaz, bukan khilaf daripada sudut makna, dia kata. Tapi khilaf dari segi lafzi, lafaz dia sahaja. Kerana memandang kepada tempat kembali persoalan. Maka dibawa pendapat yang menyatakan bahawa mafhum keduanya itu satu, kepada makna bahawa tiap-tiap orang yang telah bersifat dengan salah satunya, maka dia pun bersifat dengan yang lain. Maka dibawa pendapat yang menyatakan bahawa mafhum dari keduanya itu satu, kepada makna kerana tiap-tiap orang yang telah bersifat dengan salah satu, maka dia pun bersifat dengan satu lain, satu lagi. Menurut syarak, meskipun berbeza mafhum keduanya. Saya baca dulu ya tuan, akan datang mungkin kita boleh ulang balik. Tak apa kita ulang balik. Dan pendapat yang menyatakan bahawa mafhum keduanya itu berbeza dibawa kepada makna bahawa keduanya itu berbeza, maknanya meskipun satu tempatnya. Maka kembalinya persoalan itu kepada berbezanya makna dan afrad iman dan Islam secara ittifaq, secara muafakat di kalangan ulama. Dengan demikian tuan-tuan, maka makna iman adalah tasdik pada batin dan afradnya adalah beberapa tasdik, seperti tasdiknya si Zaid, tasdiknya si Umar, si Ammar, tasdiknya si Bakar dan seterusnya. Okey, sedangkan makna Islam ialah tunduk dan afradnya tunduk adalah seperti beberapa ketundukan, seperti ketundukan si Zaid, ketundukan si Umar, ketundukan si Bakar dan juga sebagainya. Adapun tempat keduanya satu. Tempat keduanya nak tunduk itu satu je. Semua nak tunduk pada Allah. Semuanya nak tunduk pada Allah. Betul tak? Yang tasdik tadi semua nak tasdik pada Allah, membenarkan pada Allah. Tapi banyaklah item-item dia. Si A, si B, si C, si D kan. Betul tak? Tapi tujuan dan maksud adalah sama. Tujuan dan maksud masing-masing adalah sama lah. Okey. Maka tiap-tiap tempat bagi salah satunya adalah tempat bagi yang lain. Dan begitu juga sebaliknya. Tiap-tiap tempat tu tujuannya adalah sama. Walaupun berbeza di segi afrad ataupun item-item yang nak tunduk tadi. Kan? So ramai yang nak tunduk. Kalau dalam dunia ni ramailah. 20,000 umat Islam. Tapi tujuan yang sama, masing-masing tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau konteks nak pergi haji tuan-tuan, kan ramai dah satu dunia pergi haji. Tapi tujuan dan maksud sama kan? Sama kan? Nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada juga sebahagian tadi ada tujuannya lain. Pergi sana semata-mata nak berniaga. Semata-mata nak berniaga. Bukan nak orang kata tunaikan haji pun. Hanya nak berniaga, nak dapat keuntungan. Betul tak? Tapi kalau kita tinggal daripada makna keseluruhan orang pergi haji itu,
adalah untuk menunaikan haji. Nak wukuf di Arafah. Lepas wukuf di Arafah apa? Orang kata lepas tu mabit di Muzdalifah, berhenti di Muzdalifah, lepas tu mabit di Mina, lepas tu melontar di Jamratul Aqabah, melontar di Jamratul Ula, Aqabah dan juga Wusta kan. Dah habis itu, lepas tu bertahalul semua kan, nafar awal ke nafasan ini dan sebagainya. Lepas tu kembali ke Mekah untuk bertawaf dan sa'i antara Safa dan juga Marwah kan. Tapi yang pertama dibuat itulah wukuf di Arafah tu. Syarat dia yang paling utama ialah wukuf Arafah. Baik. Maka tiap-tiap tempat bagi salah satunya adalah tempat bagi lain, dan begitu juga sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situlah. InsyaAllah kalau kesempatan insyaAllah akan datang kita ulang semula lah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa mutakabbara rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa fahana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yasha wa min du'ain la yustajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabarallahu minkum.